Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, terima kasih kepada yang masih menonton, kan. Tajuk kita pada petang ni adalah krisis politik Malaysia, apa sikap anak muda. Kan. Bagi aku tajuk ni adalah penting untuk kita bincangkan, kan. Sebab ini adalah masa atau era yang menentukan Malaysia, kan. Maksud dia mungkin bila-bila daripada sekarang ni mungkin akan berlaku PRU. Mungkin tahun depan adalah orang kata tahun depan dan sebagainya, kan. Mungkin juga kita tak boleh buat banyak, tetapi apa sikap kita, kan. Okey, sebab benda ni penting kita bincang. Sebab sekarang ni dengan orang tak ada kerja, kan, orang kena buang. Jadi dan COVID lagi ya. Jadi aku nampak kita tak boleh lah sekadar duduk saja ataupun sekadar berkeluh kesah. Ini masalah yang aku nampak lah dekat sosial media. Kita terlalu banyak berkeluh kesah, kan. Okey, jadi kalau boleh kita patah ke belakang sekejap, kan. Kalau bagi aku nampak kita perlu tengok sejarah, kan. Kenapa benda ni berlaku begitu? Okey, mungkin aku tak ambil sejarah yang terlalu panjang. Aku ambil yang kita boleh tengok lagi, kita boleh Google. Yang sebelum ni pun kita boleh Google juga, tapi terlalu jauh kalau kita nak ambil dulu zaman Melaka semua, kan. Tapi tu jauh sangat. Sekarang kita ambil yang dekat je. Aku nampak benda ni semua berlaku masa ketika PH dibentuk lagi, kan. Masalah paling utama kita adalah oportunisme dan kebiulan, kan. Ini dua masalah utama kita, kan. Kita tak nak cakap lah pasal kapitalis tak kapitalis tu satu masalah lain, lagi tinggi lah. Sekarang ni yang paling utama kat Malaysia ni dua ni, oportunisme dan kebiulan ni, kan. Kita boleh tengok bila PH dia boleh memaafkan Mahathir. Itu bagi aku nampak satu pengkhianatan, pengkhianatan yang besar, terhadap perjuangan rakyat. Katalah kita ambil daripada reformasi 1998, kan. Daripada 1998 ke pembentukan PH, kan, kurang lebih 20 tahun. Dan akhirnya untuk mendirikan PH, Mak Sabu, Guan N dan Anwar memaafkan Mahathir. Ini bagi aku satu pengkhianatan. Dan Anwar kata apa yang Mahathir buat cumalah dosa kecil. Mak Sabu pula kata Mahathir adalah pencen yang zalim. Jadi maksud dia adalah kita nak lawan Mahathir nak buat apa? Dia tu orang tua yang pencen, yang zalim. Pencen, orang tua pencen. Dia zalim yang pencen. Nak buat apa lawan dia? Dalam satu majlis lain, Mak Sabu pernah mengatakan Nabi Muhammad, dia bukan lawan, dia lawan Abu Jahal, Abu Lahab, kan. Dia bukan lawan dia bukan lawan, saya ingat akulah, lawan Firaun semua, kan. Tapi lawan musuh yang nyata, kan. Itu bagi hujah dia lah, kan. Bagi aku hujah Mak Sabu tu sampah lah, kan. Terus terang aku cakap hujah Mak Sabu tu sampah, kan. Dan kita bukan sekadar nak pergi ke belakang, baca sejarah, tetapi kita mesti belajar dari sejarah, kan. Kalau kita tak tengok watak-watak ni, tokoh-tokoh yang mengatur hidup kita ni, yang mengatur daripada struktur atas ni, kan, perpolitikan mereka, kita tak faham apa yang berlaku sekarang ni, kan. Kalau kita lupakan sejarah. Sebab tu kita mesti melawan apa yang Mahathir kata, iaitu dia kata Melayu mudah lupa. Kita kena nyahkan benda tu, kan. Kita mesti jadi Melayu yang baca sejarah, kan. Dan ini bukan saja untuk orang Melayu lah, dan untuk semua lah yang faham bahasa Melayu, kan. Sebab bagi aku penting lah perbicaraan ni dicakap dalam bahasa Melayu, kan. Kalau tak, korang memang susah lah nak ubah apa-apa kat Malaysia ni.
Okey. Kerana tanpa sejarah, kita tengok sejarah ni, bagaimana kita nak menyusun strategi masa depan kalau kita tak tengok masalah utama, kalau kita tak tahu punca masalah kita ni apa, macam mana kita nak kau nak susun akan datang. Sebab aku tak nampak pun kita yang kritik ni kita special sangat. Kita special sangat berbanding orang yang dikritik. Tak ada pun. Mungkin sampai satu tahap nanti kita pun akan buat korak benda yang sama juga. Jadi kita kena tengok apa masalah dia. Sebab tu aku nampak masalah utama kita adalah oportunisme dan kebiulan. Kebiulan ni kalau kita boleh tengok contoh yang paling nyata, kita nampak masalah kita di Malaysia ni adalah lompat parti. Kenapa sampai sekarang tak boleh buat undang-undang anti lompat parti? Simple je. Semua orang boleh fikir. Kenapa tak boleh buat? Itu aku cakap kebiulan. Dan orang yang pergi lompat sana, lompat sini, ni oportunisme ini. Dan kita, siapa-siapa dan khususnya anak muda yang menonton ni, kita katakan bahawa mereka ni oportunisme. Tapi kita sendiri, adakah kita yakin bila kita sampai satu tahap umur tertentu, kita takkan oportunisme seperti orang-orang tua yang mendahului kita? Itu yang perlu kita fikirkan. Sebab tu aku cakap oportunisme dan kebiulan. Kita kena tahu masalah kita ini. Selepas habis ni PH dah bergabung, maksudnya dia dah disusun, ada Bersatu Amanah, Bersatu Amanah, DAP, PKR, dan dia pakai logo logo PKR kerana Najib yang menjadi PM pada masa itu melalui SPR tidak benarkan logo logo Pakatan Harapan. Jadi semua pakai logo logo PKR. Dan akhirnya strategi mereka ini berjaya. Habis buat pertama kalinya dalam sejarah 60 tahun merdeka, 60 tahun lebih merdeka, UMNO berjaya diruntuhkan hegemoni dia. Dan kalau kita tengok hegemoni dia, kalau kita tengok hegemoni UMNO BN ni, kalau kita tengok betul-betul, sebenarnya UMNO makin lama makin retak sebenarnya pengaruh dia. Daripada keputusan pilihan raya semakin susut. Tetapi disebabkan PS ni tak sabar, utamanya aku katakan pada Mat Sabu, Guan Eng dan Anwar ni, tiga sosok utama ni, sebab mereka ni semuanya asalnya daripada PR, Pakatan Rakyat. Tapi bila mereka maafkan Mahathir, mereka buat Pakatan Harapan, akhirnya dalam keadaan ketidaksabaran itu mereka berjaya. Tapi dalam masa yang tak sampai masa 22 bulan, akhirnya jatuh. Kita tengok benda ni berlaku di Langkah Sheraton. PH tumbang 22 bulan. Ini adalah satu benda yang penting yang kita tengok bagaimana reformasi dalam tanda petik yang mereka katakan ini akhirnya tak jadi juga pun. PTPTN tak buang pun. Saiful Wanjan, Mazli Malik yang diangkat-angkat ramai orang kata apa kan? Pinjam kena bayar. Mazli Malik yang diangkat ramai orang ni, diangkat Wardina, ramai lagi angkat kan. Tapi tak boleh buat juga pun. Lepas tak boleh hapus PTPTN sebab ada PH yang ada Mahathir semua ni. Jadi dia kata dalam manifesto mereka tak hapuskan PTPTN, tapi dah ada 4,000 baru bayar. Maknanya tak boleh juga. Tapi gaji 4,000 pun berapa ramai yang orang gaji 4,000? Dari 4,000 kemudian mereka pergi ke gaji 1,000 kena bayar. Lepas 1,000 kemudian 1,000 ke atau gaji minima, tak ingat aku Kalau siapa yang ada fakta yang lebih tepat boleh betulkan aku. Kemudian pergi ke 2,000, tak boleh, orang bantah juga. Sekarang tak tahu apa nasib. Dan selepas jatuhnya PH dalam 22 bulan itu, naiknya rejim baru iaitu PN. Okey. Jadi ini serba sedikit sejarah. Kita mesti tahu sejarah dan kita mesti tulis benda ni.
Kita jangan bagi orang tua korup ni merosakkan kita lebih teruk. Dan sekarang selepas Najib diumumkan beberapa hari lepas, bersalah, Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO umumkan untuk tarik diri dari PN dan perkasakan MN. PN, MN ni kadang bagi aku semua ni flip-flop orang politik lah. Dia jadi begini kerana tak dicabar, tak digugat. Apa benda PN, MN ni? Semua ni asalnya macam kita kata bersatu ni pun apa idea dia atau ideologi dia apa? Parti Peribumi Bersatu, United Malay National Organisation, apa dia kan? Dia pun ni orang yang sama juga, Jadi PNMN ni apa? PNMN BN. Ni semua ni flip-flop orang politik kerana tak pernah dicabar oleh anak-anak muda, Yang mestilah tidak oportunisme dan biol. Kalau dia oportunisme dan biol pun tak guna juga. Kita dah banyak dah tengok berapa ramai anak-anak muda yang oportunisme dan biol. Adam Rosli tu, jangan kita lupa nama-nama ni. Dan aku nampak anak muda di Malaysia ni dia banyak berkeluh kesah. Berkeluh kesah, keluh sana, keluh sini, keluh kat WhatsApp, keluh kat sosial, dekat Facebook, buat apa? Tak boleh jadi apa pun. Susunlah sesuatu. Dan aku nampak sebenarnya yang penting adalah kenapa tak susun satu gerakan untuk lawan mereka-mereka yang tua yang bangsat ni. Memang kita tak boleh nafikan, memang mereka ni orang tua yang bangsat, yang merosakkan kita. Kau tak boleh dah kau tak boleh dah nak tafsirkan apa lagi dah. Mereka ni memang orang tua yang korup, bangsat semua ni. Tak kira lah daripada belah mana pun. Bagi aku sama je. Yang satu pihak nak jadi PM sangat, satu pihak lagi banyak kes mereka ni kan. Jadi apa dia? Kenapa sekadar nak berkeluh kesah aja? Bagi aku, kenapa tak susun satu gerakan untuk lawan mereka-mereka yang bangsat ni? Dan gerakan ini bagi aku nampak bukan mesti gerakan ini mesti political. Dia tak boleh NGO, semua ni kan. Dan tak boleh charity, no. Benda ni side job aja. Yang penting adalah mesti political. Mesti nak challenge status quo yang ada ni kan. Aku nampak macam tu lah. Dia tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain nak cakap baik-baik, semua tak ada. Mesti susun satu gerakan yang political. Sebab kenapa aku cakap gerakan politikal? Sebab nak aku bagi tahu lah. Kau akan tanya, apa aku buat? Aku ni, apa Beh Ali buat? Aku menyusun parti Murba, Muafakat Rakyat Bawahan, dengan kawan-kawan. Pada lepas PS menang Mei 2018, kami dah susun. Hujung bulan tu kita dah buat satu meeting. Tapi daripada 2018 ke 2020 ini, dalam 2 tahun ni sangat susut, sangat sedikit. Sebab kita mahu penggerak yang buat kerja. Maksudnya kita mahu sama-sama bekerja, buat. Kita tak mahu sekadar mengundi, sokong, like itu saja. Tak, benda ni tak boleh buat apa-apa benda. Kamu kena bergerak, bekerja untuk buat benda ni. Kalau kita sekadar like, benda ni tak jadi. Dia tak jadi apa-apa. Jadi mesti susun gerakan. Tapi katalah korang tak berminat dengan idea parti politik yang aku buat, sama ada sebab aku sendiri, korang tak suka aku ke, ataupun apa-apa sajalah, maknanya tak cukup best, korang boleh susun sendiri. Buat satu gerakan yang politikal, mesti politikal, dan cabar status quo ni kan. Korang kena kumpul duit daripada sekarang, menabung ke apa benda ke, dan mungkin nanti, sebab apa aku cakap, sebab nak daftar parti ni susah, bukan senang. Nak daftar parti politik ni susah. Tapi tak apa, buat dulu. Nanti kalau korang dah dah sampai masanya, nanti dah ada, dah susun gerakan, ideologi pun kena ada. Korang nak bawa ke mana, tak mungkin lagi korang tak faham apa itu kiri kanan, kapitalis, sosialis, semua tak apa. Itu nanti dulu. Sekarang ni mesti berprinsip. Political, prinsip, okey. Kemudian nanti masa tu nanti buat crowdfunding. Kita cabar status quo ni. Aku ingat yang tu dulu, kita akan teruskan lagi di masa hadapan.